Assalamualaikum, salam sejahtera bersua kembali kita dalam Jejak Wanita Selangor bersama saya Tini Rohim. Kali ini saya bersiaran dari PWB Dun Selat Kelang. Nak tahu apa yang menarik di sini? Jom ikut saya. Episod kali ini, Jejak Wanita Selangor menuju ke Pusat Wanita Berdaya PWB Dun Selat Kelang. Dun Selat Kelang ini adalah di bawah kawasan Parlimen Kapar yang mempunyai keluasan 20,000 hektar. Demografi penduduknya pula lebih kurang seramai 250,000 orang, terdiri daripada kaum Melayu, India, Cina dan lain-lain. Antara ekonomi setempatnya adalah industri di pelabuhan, peniaga dan penjajah, petani dan juga nelayan. Dia banyaknya lah. Hai, seafood demo hari ni daripada PWB Selat Kelang. Kalau datang Kelang ni tak sinonim kau tak cari seafood. Jadi bersempena dengan berada di Selat Kelang ini, cikgu kita, tenaga pengajar kita hari ni nak buat satu demo masakan berasaskan seafood. Ini dia Kak Jem. Itu nama glamour Kak Jem. Tapi mungkin Kak Jem boleh perkenalkan diri secara ringkas kepada penonton di sana. Assalamualaikum, saya Kak Jem. Wakil daripada PWB Dun Selat Kelang. Ini hari saya akan buat demo masakan shout out Kam Hyong. Sekarang kita akan mulakan untuk sesi memasak. Okey, sesi memasak. Mula-mula kita panaskan, buka api. Okey. Kita masukkan butter. Dia mesti ada butter. Kalau kamyong ni dia mesti ada butter. Sebab kalau tak ada butter, dia bukan kamyong namanya. Itu dia. Sebab dia ada butter lah dia beri nama sedemikian. Kalau orang dapur biasalah kalau tak mengetuk kuali ni bukan orang dapur namanya. Kita letakkan sedikit minyak. Berapa anggaran butter ni? Butter tu tak payah dalam 5 sudu, 6 sudu. Tengok anggaran berapa banyak kita nak masak. Minyak pun kita anggap kalau berminyak sangat pun dia tak sedap. Untuk kita menumis saja. Okey. Tunggu butter dia cair. Kita panaskan minyak, tunggu butter dia cair. Sambil-sambil itulah nak tanya, macam mana Kak Jem boleh orang kata bersama PWB ni? Akak memang dah lama. Memang dah lama dekat PWB. Memang kalau time nak masak, diorang mesti panggil akak. Memang akak dah biasa masak, ada kedai makan. Memang meniaga. Jadi bersama PWB ni akak mengajar akak macam-macam. Akak mengajar akak buat nasi biryani, buat dessert, buat kuih, macam-macam. Ni antara jugalah yang akak ajar. Ni antara juga. Share out. Ni share out ni yang terbaru. Share out ni sebetulnya kan untuk seluruh rumah. Ini boleh menjadi pendapatan kita sebetulnya. Kita boleh buat untuk COD share out. Kita buat bajet-bajet je dalam satu tu kita buat RM10 je. Harga mampu milik. Orang cakap. Nak buat dia mungkin tak renyah sangat. Tak renyah, senang. Cuma kita nak menyiapkan bahan-bahannya je. Okay, mula-mula kita masukkan bawang besar. Bawang besar ni dah di mayang? Kita dah mayang. Berapa anggaran untuk dalam 5 biji. Dalam 5 biji, okey. Dan tu bawang putih ni kita mesti nak pakai banyak sebab bagi dia naik wangi, kick dia bau dia. Bawang putih tu di blend atau di kita mayang? Mayang juga. Mayang. Kalau blender nanti dia berai tak sedap. Okey. Kita mayang dia. Berapa biji? Dalam 6 biji. Okay. Kalau dalam banyak-banyak saya ambil dalam sekilo tu dalam 6 biji. Untuk sukatan share out seafood lebih kurang sekilo setiap jenis. Sekilo. Bawang merah, bawang besar dan juga bawang putih lebih kurang 5 biji 5 biji. 5 biji di mayang. Bagi dia seimbang. Tak ada halus sangat kan? Tak ada halus sangat, agak itu je. Dah garing, lepas ni kalau dah garing kita boleh masukkan cili. Tunggu bawang dia garing. Dia kan tak garing tak sedap. Kan? Masakan garing betul. Kak Jem nak tanyalah Kak Jem, sepanjang Kak Jem duduk dengan PWB ni kan. Macam mana perubahan dari segi orang kata income Kak Jem, career Kak Jem macam mana ni? Alhamdulillah, income akak pun alhamdulillah akak sebagai ibu tunggal. Punya 6 orang anak dan akak juga adalah pesakit kanser. Alhamdulillah lah dengan akak
buat macam ni, rezeki tu ada untuk akak bayar dekat IKN ubat kanser semua, alhamdulillah lah. So sedikit sebanyak pendapatan akak bertambah lah. tu Bertambah. boleh untuk Menampung. menampung kos-kos keluarga, kos perubatan akak. Ya, betul. Sambil-sambil tu kita mengajar lagi orang kan, orang kata pahala kita ni kita bagi pada orang tengok, orang pun buat. InsyaAllah dapat orang kata berkongsi ilmu, Ya. pahala pun kita dapat, saham akhirat. Betul. Kan? Okey, lepas tu kita masukkan bawang cili pun dah kering. garing. Garing tu kita masukkan cili. Cili ni cili buah ataupun Cili bo je, saya pakai cili bo. Tapi cili bo jangan beli cili bo yang ada dia ada cili bo jenis yang puteri tu. Puteri tu dia elok, dia dah siap. Dia tak ada rasa cuka sangat. cili giling. Cili giling. Kita masukkan rempah kari. Ini kamyong ni dia mesti ada rempah kari sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita agak-agak je lah untuk kita nak masak untuk berapa banyak kan. Agak-agak je. Apa fungsi rempah kari ni? Nak bagi naik rasa ke naik Rempah bau? kari nak bagi naik rasa, naik bau, semua kita nak. Wah, sedapnya baunya. Dia punya bau pun dah. Nanti kalau kita letak halia, daun kari serai lagi lah dia wangi. Nak guna lagi ke? Tak apa, tak boleh. Nanti kalau banyak sangat tak. Okey. Kita masukkan serai. Okey, seterusnya masukkan serai ni pun kita potong. Serai kita mayang-mayang. Kita mayang-mayang je. Dengan halia kita mayang-mayang je. Berapa anggaran ni untuk? Anggaran dalam serai ni dalam 5 batang aja. 5. Mudahnya. Senang. Tak payah banyak. Daun kari kita masuk lalas sekali. Masukkan sedikit air bagi dia jangan kering sangat. Air ni supaya dia tak kering. Supaya dia jangan kering sangat. So, teruskan sekejap lagi nanti dia akan berbau sampai dia pecah minyak barulah. Dia sebetulnya lagi sedap kita pakai air, kita rebus udang tadi, kita rebus tu lagi sedap. Air rebusan tu kan memberi lagi sedap. Lebih rasa manis udang dia lagi tu sotong dia lagi manis tu kan. Lagi dia manis. Sotong udang tu manis rasa dia. Tunggu dia pecah minyak. Kita tumis sampai dia pecah minyak. Nanti dah pecah minyak baru kita masukkan yang bahan kicap, sos, lada hitam. Kak Jem, nak tanya Kak Jem. Ya, saya. Saranan Kak Jem untuk wanita di luar sana. Ya. Rugi kan kalau tak join PWB ni? Ya, rugi. Memang rugi. Sebabnya PWB ni kita menimba ilmu, kita belajar bagaimana cara kita nak masak untuk menambahkan lagi pendapatan kita sebagai suri rumah tangga. Untuk menolong suami kita menjana pendapatan. Betul. Yang penting Kak Jem, percuma saja, tak ada bayar pun. Kan? Belajar ilmu secara percuma daripada tenaga pengajar berpengalaman kan. Ya. Orang kata dapat bersosiety. Ya, betul. Kita ni sebetulnya nak belajar jangan malu. Kita jangan malu. Kita lepas tu masak ni kita kena ada mood nak masak tu mesti ada. Kalau kita nak masak ni. Saya kalau masak memang sekadar memang lebih minyak. Saya memang suka lebih minyak sebab apa? Kita boleh rasa cili tu garing. Betul. Aroma tu, bau dia tu, lepas tu kilat dia tu. Lepas tu dia akan tahan lama. Ni nampak sikit minyak-minyak dah mula bubble naik tu kan. Itulah tandanya naik minyak tu. Itulah. Dia dah nampak garing, nampak garing. Minyak pun dah mula ke atas, dia bubble naik. Itulah teknik dia. Kita masukkan sos tiram. Ini sos tiram. Banyak mana ni sos tiram? Sos tiram agak-agak je lah. Kita kalau letak banyak pun boleh, tak sikit pun boleh. Kalau tak banyak sangat nanti dia macam berbau. Bau. Tak sedap pula bau, betul tak? Sos cili sikit. Satu ni, lada hitam ni. Lada hitam ni memang, dia kalau kita buat syarab kamhiang ni memang lada hitam ni memang penting. Okay. Udang kering dia. Udang kering pun memang penting. Inilah dia rahsia dia. Rahsia kamhiang sedap ni. Lada hitam dia. Okay, kita masukkan cili api. Kamyong ni dia mesti ada rasa pedas, manis, masin. Kita masukkan. Cili api tu ikut suka banyak. Ikut suka banyak mana. Kalau kita nak pedas, kita pedas. Kalau kita nak itu daun kari, kalau lebih lagi sedap. Itu udang kering tu? Udang kering banyak mana kita nak pakai. Dia memberi rasa. Lagi dia biasa aura dia lagi sedap. Aroma dia lagi sedap.
Inilah rahsia kamyong dia. Masukkan sikit kicap cair. Kicap cair. Kicap masin. Kicap masin. Kicap masin kita agak-agak aje. Kicap manis. Nak senang semangkuk-semangkuk. Ya. Lepas tu sedikit gula. Gula ni penting sebab gula ni dia sebabnya untuk dia rasa manis dia. Rasa masam dia. Acik kita kacau dia. Sama juga, tunggu sampai dia pecah minyak. Dia bubble. Tengok dia dah kat segala kat sini kita dah bau daun kari, dah bau halia semua kita dah bau dah. Kamyong ni dia macam kita masakan Cina tau. Macam Cina kalau pakaikan banyak halia, daun kari ni. Betul. Dia kalau nak sedap lagi bubur cili kering kita goreng tu. Ya. Tapi sebab saya dah pakai cili habis tak pakailah cili kering. Okey, nampaknya macam bau pun dah naik, minyak pun dah kata bau macam minyak. Kita boleh masukkan seafood kita dulu. Okey, seafood ni dah celur dulu Dah celur, senang. Dia mesti kena celur dulu, senang kita nak masak. Kita masukkan semua, tengok air seafood pun akan masukkan sekali. Okey. Dia. Ini udang dengan sotong. Udang dengan sotong. Okey, seterusnya Masukkan lala. lala. Kita masukkan lala. Masukkan lala. Lala pun sudah di... Semua kita celur dulu. Kalau share out memang semua kita kena celur dulu. Senang. Berapa lama nak celur dia ni? Celur dia sekejap je, 5 minit je. Air gelap tu kita celur. Bagi dia ni sikit. Bagi dia masak je. Sikit. Kita masukkan pahat pula. Ni pahat. Minari tak ada ketam sebab tak ada stok ketam. Okey. Okey, kita masukkan sayur pula. Sayur. Dia masuk, kalau kita dah masukkan sayur semua dah siap dah. Ini kita ada jagung, kita ada brokoli, carrot, capsicum. Semua je. Bagi dia cantik colour. Colourful. Tengok. Kan nanti kita gagal colour dia cantik. Naik seri. Kita perempuan ni kan mesti nak cantik. Semua nak cantik. Betul. Itu namanya wanita. Kalau tak cantik tu bukan wanita namanya. Mesti semua nak cantik. Daripada kat dapur sampailah mesti nak cantik. Betul. Masakan pun kau boleh kita nak cantik. Ada kalau boleh semua kita nak masukkan dalam ni. Apa yang ada? Ini sebenarnya untuk sukatan sekilo setiap bahan seafood ni, itu yang besar tu. Kalau nak sikit kurangkanlah kuantiti yang kita ajar tadi kan. Ini kita tak payah lama, kita kacau-kacau dah sebati, kita dah boleh padam api dah. Nanti dah lama-lama pun dia tak sedap. Sebab semua kita dah rebus kan. Jadi persediaan ni sebelum kita masak ni, pastikan seafood kita tu dah direbus, dicelur. Lepas tu kalau bahan-bahan yang perlu blend macam cili bor ke cili giling, kita nak masak masak cili. Semua dah siap. Dah siap. Okey, dah siap. Kita pun dah siap masak dah nampaknya. Dah siap dah. Dia tak payah lama-lama, kita dah itu dah matikan dah, kita boleh matikan api. Dah masak dah pun. Rasa. Cukup rasa. Masin cukup. Kita pula trio tak sabar nak makan ni. Dia share out dengan mana-mana sangat. Kalau mana dia punya rasa dah lari sangat, lari. Cikgu kita Kak Jem, terima kasih sebab sudi kata mencurahkan ilmu macam mana nak buat share out ni. Mungkin sedikit pesanan kepada wanita di luar sana Kak Jem. Saya harap ibu-ibu di rumah boleh Zoom kami di PW Dun Selat Kelang ke PW mana-mana PW, cuba ikut kami di sesi PWB ni. Itu dia pesanan Kak Jem kepada wanita di luar sana. Menu daripada PWB Dun Selat Kelang Shell Out gitu kepada anda di luar sana. Selamat mencuba. Jejak Wanita Selangor kali ini berpeluang menemu ramah YB Dato' Abdullah Sani Abdul Hamid, merupakan ahli Parlimen Kapat merangkap penyelaras Dun Selat Kelang. Apa khabar YB? Alhamdulillah.
Terima kasih sebab sudi meluangkan masa bersama dengan Jejak Wanita Selangor ni. Yeah. Kita ni kat Kelang ni kan, kalau cerita pasal Kelang ni orang mesti sinonim je lah, Pelabuhan Kelang. Tapi boleh tak YB kongsikan kepada penonton di luar sana, apa lagi tempat-tempat, di manakah lagi tempat-tempat yang orang kata menarik di Kelang ni? Banyak destinasi yang boleh dilawati di Selat Kelang. Salah satunya adalah di Pulau Ketam yang mempunyai banyak sejarah, iaitu pintu masuk, terutama sekali dalam pengairan laut yang memberikan nama yang besar kepada Pelabuhan Kelang itu sendiri. Yang keduanya, kita dapati bahawa banyak ada produk-produk yang pelancongan seperti di Tanjung Harapan juga terletak di Selat Kelang, dan juga sektor-sektor perbuatan yang produk-produk yang memberikan banyak hasil tangan yang kedapatan terlalu meluas di Selat Kelang. Jadi kalau ikut kepadatan penduduknya begitu padat. Okay. Dan ia juga memberikan banyak pasaran dalam segi marketing perbuatan. Yang saya lihat dia potensi untuk menengahkan Selat Kelang ini begitu meluas. Nak cerita pula pasal PWB ni, sepanjang ditubuhkan di sini, YB, apa pandangan YB terhadap PWB di sini? Seperti mana yang falsafahnya PWB ni, dia adalah tiang seri. Dan sebelum saya tidak terlibat secara langsung dalam soal DUN. Tetapi bila saya diberi amanah pada tahun lepas untuk menjaga kepentingan DUN, dan saya jadi penyelaras DUN Selat Kelang dan Sementa, tumpuan utama saya ialah untuk saya memberikan perhatian serius dalam terutama sekali PWB untuk dilebarluaskan tentang functionnya, objektifnya, apa mungkin mereka boleh lakukan untuk memperjana atau memberikan peluang kepada terutama sekali kaum ibu. Sebab di sini di Selat Kelang khususnya saya nampak yang banyaknya mereka peranan dalam perniagaan ni ialah ibu-ibu. Betul. Jadi saya tidak boleh menafikan bahawa peranan PWB ni amat meluas. Dan itu sebab saya penyelia di PWB di Selat Kelang, Puan Su, saya beri kebebasan sepenuhnya untuk dia memberikan segala bentuk aktiviti produk yang membolehkan perjalanan ekonomi itu ditumpukan kepada kaum ibu yang tidak kita pinggirkan. Waima ada Melayu, Cina, India, orang asli, kita akan lebar luaskan. Saya nak tanya YB, bagaimana komitmen orang kata AJK di PWB ini? Adakah mereka komited dalam menjayakan setiap program yang dirangka? Awal dalam segi aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, terutama sekali perbuatan. Dia ada kedai kek, ada kedai produk-produk yang hias dan sebagainya. Jadi network itu banyak. Jadi apabila dia melancarkan satu program, sambutan itu dia tahu pada sasaran dia. Sebab dia mengenali peniaga-peniaga itu secara langsung dan juga mereka yang mengeluarkan produk itu tidak ada parti ketiga. Dan itulah menyebabkan apabila program-program yang dilaksanakannya menuju kepada sasaran pada peniaga-peniaga yang betul-betul inginkan penyesuaian untuk dimarketkan. Ini adalah salah satu daripada, termasuk AJK beliau yang begitu proaktif. Dan di kalangan mereka tersebut itu peniaga. Dan juga mereka juga mengeluarkan produk. Dan inilah daripada timbang balas yang saya nampak yang memberikan proaktif kepada Puan Su selaku pegawai penyelia. Dan saya percaya dalam masa 2 tahun ini akan lahirlah banyak produk-produk yang boleh dimarketkan. Apa harapan YB kepada wanita di luar sana? Seperti mana yang dia ketahui, kita tidak boleh meminggirkan anugerah yang Allah bagi pada kaum wanita. Dan saya selalu hargai. Sebab wanita ini, saya selalu pegang pada prinsip wanita tiang seri. Dan wanita yang menjadi pendidik yang utama dalam satu keluarga. Dan sebab itu apabila wanita itu ada satu kelebihan skill pembuatan itu, jangan kita sia-siakan dia. Kerana dia tidak boleh memanfaatkan dirinya kalau kita tidak bagi dia peluang. Dan saya menyarankan di wanita-wanita di luar sana, di kawasan DUN Selat Kelang, kalau sekiranya keperluan itu untuk dibantu, tolong datang ke pejabat saya di Kampung Delik berdepan dengan traffic light Simpang 3 di Kampung Delik tu, dan terpampar
pejabat saya yang saya kira adalah rujukan untuk mengadakan permohonan atau penambahan daripada bantuan-bantuan yang perlu kita berikan kepada mereka yang memerlukan. Dan saya percaya dan saya yakin bahawa kalau kita rajin berusaha untuk mencari maklumat dan pergi pada tempat yang betul, maka hasil kebolehan yang kita ada itu tidak disia-siakan. Kerana sesungguhnya ilmu yang kita ada tu kita tidak boleh simpan persorangan. Kita kena lebar luaskan pada orang dan kita marketkan untuk keluarga. Sebab itu dalam Islam, ilmu tidak boleh dijadikan sebagai asas bentengan untuk kita pada diri kita. Tetapi diberikan pada orang lain dan pun dirasai oleh orang lain. Itu adalah prinsip dan falsafah saya untuk khususnya kaum ibu yang punya banyak kelebihan yang tersirat yang kita tak dapat nak cungkilkan kecuali dia mempamerkan kebolehannya untuk dia disuratkan sebagai yang berkebolehan. Itu dia saranan daripada YB Harapan kepada wanita di luar sana yang berada di orang kata Kelang ini. YB dah pun bagi tahu terus saja buat permohonan di pejabat YB. Tak payah tak payah orang kata nak cari tempat lain, terus saja pergi ke pejabat YB, segala info ada dekat situ. Sesuatu yang sangat berguna untuk ibu rebut peluang ini. Terima kasih YB kerana sudi bersama kami. Jejak Wanita Selangor, PWB, wanita berdaya, wanita berdikari. Pusat Wanita Berdaya Don Selat Kelang ini dipimpin oleh Puan Suharni binti Jemain bersama-sama anggota jawatan kuasanya seramai 6 orang. Antara aktiviti aktif yang telah dianjurkan oleh PWB Don Selat Kelang ialah demo membuat kuih bulan dan bunga ros menggunakan bahan terbuang, kraft tangan dekopaj tudung saji dan tudung saji ribbon. Baik, bersama saya penelia PWB Don Selat Kelang. Saya perkenalkan kepada anda Puan Suhani atau lebih mesra dengan panggilan Puan Su. Assalamualaikum, apa khabar Puan? Waalaikumsalam Puan. Terima kasih kerana sudi datang untuk membuat rakaman JWS di Don Selat Kelang. Saya pun nak cakap terima kasih sebab sudi meluangkan masa bersama kami ni. Saya nak ambil peluang ni, saya nak tanya sikitlah Puan berkenaan dengan perkembangan di PWB di sini. Tapi sebelum tu saya nak Puan boleh kongsikan secara ringkas latar belakang, lepas tu macam mana Puan boleh menyertai PWB ni? Okey, saya menyertai PWB ni dah lama daripada daripada YB mula-mula membuka PWB punya program dan dari situ saya menyertai dia lah dari segi kemahiran masakan, kapasiti. Saya menjoin lah mereka. Adakah bermula daripada peserta ataupun terus tenaga pengajar? Mula-mula saya menjadi peserta dan kemudian saya diambil sebagai tenaga pengajar lah sebab saya mempunyai CJ SKM dalam bidang pastry sebab saya berminat dalam bidang masakan, so saya ikut daripada program PWB buat daripada program masakan. Mungkin Puan boleh kongsikan pandangan Puan berkenaan dengan program PWB ini. Adakah ia sangat bermanfaat untuk wanita? Okey, bagi saya, pendapat saya, PWB ini sangat bagus untuk kaum wanita kerana dia melahirkan dan memberanikan wanita untuk menyertai dan mengeluarkan kemahiran-kemahiran dia yang ada dan boleh menjana pendapatan suri rumah. Dan boleh membantu suami mereka mendapatkan sumber pendapatan lah. Kira banyak lah orang kata. Banyak benefit dia dan dia yang paling bagus penyertaan ni juga dia tiada bayaran lah. Percuma sahaja. Okey. Bercerita tentang benefit ni kan, mungkin Puan boleh kongsikan kepada penonton di luar sana apakah antara program yang menarik di PWB ni? Okey. Kalau nak ikutkan program yang menarik sangat banyak. Kita ada buat dua program yang menarik, iaitu program berunsurkan kapasiti dan lagi satu kemahiran. Tapi majoriti yang suri-suri rumah dan wanita-wanita berminat dalam bidang masakan. Apakah orang kata syarat-syarat nak menyertai PWB ni? Okey, syarat-syarat untuk menyertai PWB adalah kaum wanita yang berumur daripada 18 tahun ke atas. Dalam minat yang program yang kami adakan seperti jahitan, masakan dan banyak lagi lah. Cakap dekat mana nak orang kata nak dapatkan maklumat, dekat mana nak daftar, macam mana saluran dia? Sesiapa yang berminat bolehlah melayari laman
Facebook kami, iaitu Facebook PWB Don Selat Kelang N44, dan juga kami akan membuat satu grup WhatsApp untuk PWP Don Selat Kelang. Itu dia, kepada wanita setempat di Selat Kelang ini, kalau nak join PWB ni, terus saja ke laman Facebook page PWB Selat Kelang N44, dan setelah menjadi ahli, anda akan dimasukkan dalam grup WhatsApp. Ya, betul. Itu untuk kemaskini pelbagai program. Dan kami juga akan memberitahu juga apa benefit yang kerajaan salurkan juga. Gitu. Untuk wanita-wanita, untuk ahli-ahli lah. Ya, untuk penduduk-penduduk Don Selat Kelang dan Selangor lah. Terima kasih Puan Su sebab sudi bersama kami. Itulah dia daripada penyelia di sini. Nak join sini macam mana? Terus saja ke laman Facebook PWB Don Selat Kelang N44. Selepas ini kita bersama dengan peserta. Wangi baunya okey Puan. Boleh tak Puan perkenalkan diri dan juga produk-produk yang diusahakan? Nama saya Hazlinda binti Husin. Saya tinggal di Sungai Udang, Kelang. Produk saya adalah bunga sabun. Bunga sabun yang dibuat daripada doh sabun. Dan satu lagi produk saya ialah clay, polymer clay. Hiasan untuk mak. Okey. Bunga sabun ni, nak cerita pasal bunga sabun ni. Macam mana proses nak buat dia ni? Payah ke? Nampak macam colourful, lepas tu apa? Bentuk-bentuknya macam-macam. Sangat mudah. Sebenarnya nampak je susah tapi sangat mudah. Dia bermula daripada sabun mandi, yang sabun buku tu. Lepas tu dijadikan serbuk dan dicampur dengan tepung jagung. Nak jadikan serbuk tu macam mana? Kita parut. Parut. Kita blender kering. Bagi dia halus. Hancurkan dia, lepas tu campur dengan tepung jagung untuk membentuk doh sabun tu. Kemudian ada lagi ramuan lain, tapi kita masuk kelas lah. Ya, betul-betul. So produk-produk ni semua diilhamkan semasa di PWB ataupun Puan belajar dari luar ke macam mana? Okey, saya sangat suka dengan menyertai program-program yang dibuat di PWB. Dari situ saya mendapat ilham untuk membuat produk-produk ni. Kemudian saya sendiri dipelawa oleh PWB untuk menjadi tenaga pengajar. Gitu. Untuk mengajar produk ini untuk menjadikan ia sebagai income, pendapatan sampingan untuk suri-suri rumah. Jadi proses perkembangan mula-mula berserta di PWB, lepas tu belajar macam-macam skill, kemudian dijemput menjadi tenaga pengajar dan menghasilkan produk, dan juga sekarang ini mampu menjana pendapatan. Di sini, keunikan di sini ada kraft tangan, orang kata hiasan mak, dan juga sabun. Daripada sabun menghasilkan pelbagai jenis produk. Terima kasih Puan kerana sudi bersama kami. Kita bersama dengan peserta yang seterusnya. Okey Puan, boleh Puan perkenalkan secara ringkas tentang diri Puan dan juga produk yang dihasilkan. Okey, nama saya Siti Haida binti Roseh. Saya duduk di Teluk Gadung, Kelang. Okey, ini adalah produk saya, anyaman tudung saji menggunakan rebin kain. Dia ada dua saiz lah. Yang ini saiz 12, yang besar ni saiz 24. Nampak sangat kemas anyaman ni. Macam dihasilkan menggunakan ribbon sepenuhnya. Ya, dengan ribbon sepenuhnya. Kita gunakan yang ini ribbon kain. Sebab sebenarnya dia ada lagi satu ribbon plastik. Tapi saya lebih suka kepada ribbon kain sebab dia lebih mudah sikit bila kita nak anyam. Sebab apa, dia ada saiz dia. Yang ini saiz suku inci. Kalau ribbon plastik kita kena pandai memotongnya. Kalau silap dia boleh putus. Jadi susah sikit. Dia renyah sikit lah. Renyah lah sikit. Macam mana timbulnya idea ini dan bagaimana PWB membantu Puan dalam menghasilkan produk ini? Saya sebenarnya mula daripada zero ya. Saya menyertai program PWB. So daripada program PWB lah banyak menghasilkan platform untuk produk-produk yang inovatif untuk kami sebagai yang zero ni, peserta zero ni. So saya ambil inisiatif untuk ambil satu produk ni untuk menghasilkan yang ini. Dan daripada saya dah belajar dan sekarang ni saya dipanggil pula sebagai tenaga pengajar. Dan alhamdulillah saya mengajar pula orang-orang yang dibawa peserta-peserta yang lain. Kiranya daripada peserta zero, lepas tu join kelas, dapat input, dapat
produk, menghasilkan produk, lepas tu dapat pula jadi tenaga pengajar, menyumbang ilmu kepada ahli Ya, baru. betul. Adakah sepanjang PWB ni produk ini mampu dijual ataupun mendapat tempahan? Ya, Alhamdulillah. Sehingga sekarang walaupun saya sebagai tenaga mengajar, saya masih lagi mendapat tempahan dan baru-baru ni baru je untuk Dogi sebagai bersara dalam dapat 30 tempahan. Tapi Alhamdulillah benda tu dia tak berhenti, dia akan berterusan. Okey Puan, boleh Puan kongsikan mungkin kepada penonton di luar sana yang nak tahu macam mana nak tempah ni, di mana nak hubungi? Okey, siapa yang berminat boleh menghubungi PWB Don Selat Kelang ataupun FB saya Aida Jida. Itu dia, pada yang berminat nak mudah hubungi saja PWB Don Selat Kelang. Okey, terima kasih Puan kerana sudi bersama kami. Dan kita sudah pun berada di penghujung sebenarnya untuk Jejak Wanita Selangor pada kali ini. Diharap perkongsian yang kami kongsikan sepanjang berada di PWB Don Selat Kelang ini memberi manfaat kepada anda semua. Sekian dulu Jejak Wanita Selangor dari PWB Don Selat Kelang. Like, follow dan share Facebook page Selangor 3W. Sehingga berjumpa di Don seterusnya. PWB Wanita Berdaya, Wanita Berdikari.